Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Ustazah harap semua berada dalam keadaan yang baik. InsyaAllah hari ini kita nak meneruskan lagi sesi pembelajaran kita secara PDPR bagi subjek Sains tahun 1. Dan untuk pengetahuan para pelajar lagi, hari ini kita akan mempelajari tajuk yang terakhir sekali dalam buku teks kamu. Unit 10, Asas Binaan. Dan subtopik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah berkenaan dengan bentuk asas. Baik, sebelum tu kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini. Di mana pada akhir pembelajaran apa yang pelajar-pelajar akan dapat. Yang pertama, kita nak mengenal pasti 4 bentuk asas. Okey, iaitu segitiga, segi 4 sama, segi 4 tepat dan bulatan. Okey, maksudnya hari ini objektif yang para pelajar perlu capai adalah para pelajar boleh kenal pasti, mengenal 4 bentuk asas. Kemudian lepas dah kita kenal pasti, kita akan melakarkan bentuk-bentuk asas tadi. Apa maksud melakarkan? Kita melukis bentuk asas. Okey, baik. Kita nak lihat kepada bentuk asas. Okey, kamu boleh lihat dalam buku teks kamu juga muka surat 89 dan 90. Okey, bentuk asas binaan terdiri daripada 4 bentuk. Yang pertama adalah bentuk segitiga. Segitiga. Yang kedua adalah bentuk segi 4 sama. Segi 4 sama. Yang ketiga adalah segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Dan yang terakhir adalah bentuk bulatan. Bulatan. So, ada 4 bentuk asas binaan. Yang pertama adalah segitiga. Okey, kejap lagi saya terang apa ciri, macam mana kita nak kenal setiap bentuk ni. Okey. Yang kedua adalah segi 4 sama. Yang ketiga adalah segi 4 tepat. Dan yang keempat adalah bulatan. So, para pelajar kena ingat ni. Nama-nama bentuk ni. Okey? Okey, baik kelas. So, kita nak lihat bentuk asas secara lebih terperinci. Okey, kita lihat yang pertama sekali. Okey, ini kita panggil sebagai bentuk segitiga. Okey, macam mana kita nak kenal bentuk ni? Okey, bentuk segitiga ni mempunyai 3 sisi. Tepi ni kita panggil sebagai sisi lah. Okey, 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi. Okey, so segitiga ada 3 sisi. Okey, kemudian segitiga juga ada 3 bucu. Bucu yang tajam ni. 1, 2, 3. Okey. Kemudian segitiga mempunyai satu permukaan yang rata. Inilah permukaan dia. Okey. Dia tak ada permukaan melengkung ke apa, tak ada. Okey, dia hanya ada permukaan yang rata. Okey. Okey. So, segitiga kita ingat dia ada 3 bucu, dia ada 3 sisi. Sebab tu nama dia 3. Segitiga. Okey, apa contoh objek dekat sekeliling kita yang mempunyai bentuk yang sama dengan segitiga ni? Okey. So, ada bermacam-macam contoh. Okey,
Okey, contoh yang saya berikan kat sini ni adalah potongan pizza. Okey, ni potongan pizza yang dah dipotong. Okey. Kemudian, klip kertas. Okey. Dan selain tu, ni papan tanda ni kan, yang menyatakan kereta kawan ni rosak. So, dia guna benda ni supaya orang lain tahulah kereta ni sedang mengalami kerosakan. Okey, so ketiga-tiga contoh ni merujuk kepada bentuk segitiga. Okey. Okey, baik. Seterusnya, kita nak kenali pula apa nama bentuk asas ni. Cuba kamu tengok. Kamu perhatikan. Okey, tadi kalau segitiga dia ada 3 bucu. Sekarang ni kita panggil segitiga lagi ke? Tidak. Okey, cuba kita tengok. Okey, dia ada berapa bucu pula? 1, 2, bucu ni yang tajam ni 3, 4. Okey, ni kita panggil bucu. Okey, dia ada 4 bucu tajam ni. Okey, kemudian cuba kita tengok sisi tepi dia pula. Okey, sisi tepi dia ni yang ni. Yang tepi ni. Ni kita panggil sisi tepi. Okey, tengok sisi tepinya ada 4. Dan cuba kamu tengok, sama tak panjang setiap sisi ni? Okey. Okey, sisi ni mempunyai panjang yang sama. Kalau kamu perhatikan, dia ada panjang yang sama. Okey, kalau contoh macam ni, tengok saya lukis. Okey, tengok sisi tepi. Tengok yang atas punya. Ini tak. Ini tidak mempunyai panjang yang sama ni. Okey. Okey, yang ni dia mempunyai sisi tepi yang sama panjang. Kemudian kamu lihat dia ada satu permukaan yang rata. Inilah permukaan dia kan, tengah ni. Okey, ini kita panggil sebagai segi 4. Kita tak panggil segitiga dah. Ini kita panggil sebagai segi 4. Kalau sisinya sama, kita panggil sebagai segi 4 sama. Okey, sekejap lagi Ustazah cerita apa beza ni gambar yang pertama dengan gambar yang kedua ni. Gambar yang kedua ni dekat slide selepas ni. Kenapa kita panggil segi 4 sama? Sebab sisi dia, tepi dia ni sama panjang. Kalau kata ni 5 cm, yang ni pun mesti sama 5 cm, bawah 5 cm, okay, dan bahagian tepi pun 5 cm. That's why lah dia nama sebagai bentuk segi 4 sama. Okey, jom kita tengok contoh. Apa contoh objek yang mempunyai bentuk segi 4 sama? Ni selalunya jam. Jam macam-macam bentuk. Ada jam bentuk bulat, kan? Ada jam bentuk segitiga pun ada. Okey. Dan ini jam ni berbentuk segi 4 sama. Okey, seterusnya. Biskut. Biskut kering kan? Kita selalu cicoh dengan yotel kan? Cuba kamu tengok. Okey, ini biskut ni mempunyai bentuk segi 4 sama juga. Okey, satu lagi. Ni tempat orang main apa? Dam kan? Dia punya kotak ni juga mempunyai bentuk segi 4 sama. Okey, ingat segi 4 sama, sisinya sama panjang. Okey. Yang ketiga kita nak lihat bentuk asas yang ketiga. Tadi kita dah tengok dah segi 3. Okey, kemudian kita tengok dah segi 4 sama. Okey, sekarang cuba kamu perhatikan gambar ni, bentuk ni. Sama ke dengan bentuk tadi? Macam sama Ustazah. Okey, tak sama. Okey, bentuk yang ketiga ni kita panggil sebagai segi 4 juga. Tapi ini kita panggil sebagai segi 4 tepat. Bukan segi 4 sama.
Ada beza segi 4 sama dengan segi 4 tepat. Kalau segi 4 tepat ni, okey, macam mana kita nak bezakan sisi dia ni tak sama panjang. Ni, 1, 2, Allah, 3, 4. Empat sisi ni tak sama panjang. Okey, sisi yang bertentangan ni yang sama panjang. Okey, contoh sisi yang pertama dengan sisi yang ketiga. Yang bertentangan ni lah yang berhadapan ni kan. Yang ni sama panjang. Manakala tepi kiri dan kanan ni mempunyai sama panjang antara dua ni. So, dua sisi bertentangan yang sama panjang. Okey. Kemudian mempunyai 4 bucu. Samalah dengan segi 4 sama tadi. Ada 4 bucu juga. Okey. Kemudian mempunyai satu permukaan yang rata. Okey. Permukaan lah ni. Permukaan dia. So, beza segi 4 tepat dengan segi 4 sama ni sisi dia. Okey. Kalau segi 4 sama, sisi dia semua sama. Tepi dia semua sama. Okey. Kalau yang ni sisi yang bertentangan saja sama. Okey, kalau kata yang atas ni, yang nombor 1 5 cm, bawah pun mesti 5 cm. Tepi ni mesti sama dengan tepi ni. Kalau kata ni 3 cm, tepi ni pun 3 cm. Okey, ini kita panggil sebagai segi 4 tepat. Okay, sorry ya. Tulisan yang warna merah ni yang saya buat ni. Buruk sikit ya tulisan dia. Okay, sebab saya punya mouse ni tergerak-gerak. Okay, baik. Cuba kita tengok contoh. Apa contoh objek yang mempunyai bentuk segi 4 tepat? Okay, pembaris. Okey, cuba lihat pembaris mempunyai bentuk segi 4 tepat. Okey, cuba kamu tengok. Okey. Okey, bahagian tepi ni. Mesti sama dengan bahagian bertentangan dengan dia. Tepi ni. Okey. Manakala bahagian sisi atas ni mesti sama dengan sisi bawah ni. Okey. Pembaris ni mempunyai bentuk segi 4 tepat. Okey, selain tu, pintu rumah kita. Okey. Tengok. Sisi bahagian atas dengan bahagian tepi ni. Okey. Dan yang terakhir, apa dia ni? Pemadam. Sama juga. Pemadam pun mempunyai bentuk asas segi 4 tepat. Okey. Sisi atas sama dengan sisi bawah. Sisi kanan sama dengan sisi kiri. Okey. Dan bentuk yang terakhir adalah bentuk, ni semua orang tahu ni kan. Ini kita panggil sebagai bentuk bulatan. Macam mana kita nak kenal pasti bentuk bulatan ni? Bentuk bulatan, dia tak ada sisi-sisi tepi. Okay? Dia ada satu, kita panggil satu garisan melengkung. Nampak bulat. Okey, melengkung. Okey. So, yang ni kamu senanglah ingat Okey, kamu nampak bentuk. Biasa kita panggil bentuk bulat kan? Bentuk melengkung ni, ini kita panggil sebagai bentuk bulatan. Okey. Apa contoh objek yang mempunyai bentuk bulatan ni? Okey, biasa ni dekat duit silin lah. Tak kisahlah duit silin berapa posen kan. Okey. Kemudian lagi donat. Donat. Sedap tengok donat donat coklat. Okey. Dan yang terakhir buah orange. Okey, buah orange ni kita lihat mempunyai bentuk asas bulatan. Okey. Bukan ini saja, ada lagi. Okey, ada lagi contoh-contoh objek lain yang mempunyai bentuk bulat kan. Ada apa jam yang berbentuk bulat kan? Jam dinding kan? Jam tangan kamu tu.
Yang tempat nombor tu kan. Biasanya ada bulat, ada segi empat sama. Okey. Okey, baik. Secara kesimpulannya, terdapat 4 bentuk asas dalam sesuatu binaan. Ini bentuk asas. Dia belum jadi satu bentuk objek tau. Ini hanya asas. Okey. Dia belum jadi bentuk lagi. Okey. Iaitu segitiga, segi empat sama, segi empat tepat dan juga bulatan. So, para pelajar kena tahulah beza setiap bentuk-bentuk ni. Okey. So, now kita nak cuba membuat lakaran. Lakaran setiap bentuk-bentuk asas ni. Tadi objektif pertama, kita boleh mengenal pasti. So, kalau saya bagi gambar, kamu dah bolehlah kenal pasti bentuk-bentuk asas ni kan? Okey, sekarang kita nak cuba melakar pula. Lakar. Lakar ni maksudnya melukis lah. Okey, so kita nak buat dulu bentuk segitiga. Okey, ingat bentuk segitiga. Bila kata tiga, ingat apa bentuk yang ada 3 bucu, 3 sisi. Itu segitiga lah. Macam mana nak buat? Kita buatlah. Allahu Akbar. Ada balik. Okey. So, kita buat sisi tepi dulu. Pastikan guna pembaris ya. Tak kamu punya lukisan jadi tak cantik lah. Okey. Ini kita panggil sebagai bentuk segitiga. Ada 3 sisi, ada 3 bucu. Macam mana pula dengan segi empat sama? Ingat segi empat sama mesti mempunyai sisi yang sama. Kalau kata tepi sisi panjang dia 4 cm, atas ni pun 4 cm, kanan pun 4 cm dan bawah pun mesti sisi yang sama. Sebab tu nama dia segi empat sama. Kenapa 4? Sebab dia ada 4 sisi, dia ada 4 bucu. Bagaimana pula dengan segi empat tepat? Ingat, segi empat tepat, sisi bertentangan yang sama. Kalau kata atas ni 5 cm, bawah ni pun mesti 5 cm bertentangan. Manakala tepi ni kalau kata 3 cm, di bahagian tepi ni pun mesti 3 cm bertentangan. Dan bentuk bulatan seperti biasalah, bentuk bulat lah. Melengkung. So yang ni kamu bolehlah gunakan duit shilling ke penutup botol baru nampak bentuk bulatnya. So kena ingatlah segitiga, segi empat sama, bulatan, segi empat tepat. Kena tahu beza setiap bentuk asas ni. Okey, baik. So sebagai latihan pada hari ni, kita akan guna juga buku aktiviti. Muka surat 63. Seperti biasalah, kamu kena tulis hari dengan tarikh. Bagi kelas hari Isnin, tulislah Isnin, tarikh 15. Bagi kelas hari Selasa, tulis tarikh 16. Nampak? Ini dia suruh kita melakar bentuk asas. Maksud lakar ni kita kena lukis lah. Lakarkan bentuk asas dalam ruangan yang disediakan. So, dia minta kamu lukis bentuk segitiga. Dia minta kamu lukis segi empat sama. Dia minta kamu lukis segi empat tepat dan juga bulatan. Ini yang kita baru belajar tadi. So kamu tengok balik. Dan Ustazah nak kamu lukis dengan cantik. Pastikan guna pembaris. So Ustazah rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. So Ustazah harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita ingat.
Okey, itu saja. Terima kasih para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.